Saudara Mun Mun. Man. Ada berani lagi. Okey, Shani ya. Okey, Mun ada Al-Quran betul tak? Ada kan? Okey, ada. Mumman. Okey, buka Al-Quran. Chapter 31. Bab ke-31. Bab 31 ayat ke-25. Kalau sampai Al-Quran buka, apa ayat tu kata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah bukan Islam, tahu tak? Okey, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya? Siapakah yang mencipta langit dan bumi? Dan musyrikin Mekah kata apa? Allah. Jadi boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okey, tapi ada syarat. Ada syarat. Buka surah ke-112, iaitu bab ke-112, di mana ayat itu akan menerangkan Kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Is not begot, is not beget. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dan he's the only one. Dia tak ada ayah, tak ada bapa, tak ada anak, semua tak ada. Dia satu tunggal, he's unique. Dan Tuhan tu tiada image. Tak boleh adakan rupa Tuhan, badan Tuhan semua, tak boleh. Kalau menepati semua kriteria tersebut, you're welcome to use name of Allah. Clearly? Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih Saudara Syukri. Okay, dah jelaskan. Okay. Dan Jimatkan Master, kita berbalik semula kepada persoalan untuk sahabat yang Muslim. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Nur Atira binti Nur Azham, semester 2, Pelajar Undang-Undang. Okey, saya nak cakap, ambil masa sikit je. Saya nak berbalik kepada student Chinese di sana. Okey, Miss. Okey, you tanya tadi macam mana, kenapa Islam membenarkan lelaki berkahwin 4, betul? Okey, itu soalan you. Okey, I nak cakap. Okey, lelaki Islam ni pada pengetahuan lelaki Islam dibenarkan berkahwin 4 kerana first, sebab dia nak bantu perempuan-perempuan yang susah, ibu tunggal, janda. Dia nak bantu perempuan-perempuan macam tu. Okey? Sebab dia nak tolong sahaja. Kalau semua orang ni tak siapa yang tolong, siapa lagi nak tolong? Lelaki je yang mampu kerja kuat semua kan. Masa zaman dulu, perempuan tak dibenarkan bekerja. Zaman sebelum dulu. Okey, yang second one is untuk mengelak fitnah. Itu yang saya tahu, untuk mengelak fitnah. Sebab tu lelaki dibenarkan berkahwin 4. Okey, yang last one saya nak cakap, Miss, berkahwin 4 tidak bermaksud dia tak setia. Cuma dia sebab nak bantu. Sebab dia nak bantu saja, tak bermakna dia tak setia. Sebab tu berkahwin 4 ni bukannya nafsu semata-mata. Okey? Boleh? Okey, saya nak tanya dekat Patricia. Okey, I hope soalan ni tak adalah sensitivity sangat. I just nak tahu. Okey, apa aktiviti gereja yang menggunakan air holy water ni? I just nak tahu je. Boleh? Okey, alright. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Aktiviti penggunaan air holy water ini adalah yang kita tengok, penggunaan dia adalah lebih kepada aliran Roman Catholic. So kita guna ni bila ada kebaktian di gereja ataupun yang contohnya kita akan gunakan apabila ada juga yang gunakannya untuk macam apabila ia didoakan dan kita percaya ada kuasa ataupun urapan Tuhan atas itu. Jadi kadang-kadang bila ada orang yang sakit ataupun apa, kita akan gunakan itu. Dan juga untuk semasa mau
masuk ke rumah yang baru, biasanya begitulah. Dia digunakan untuk macam mana? Macam air sembahyang. Saya pun tak paham sangat dengan apa yang air sembahyang yang ambil wudhu. Tak, saya rasa tak. Okey. Air holy water ni macam orang Kristian, dia ada pembaptisan. Pembaptisan tu berarti dia menerima Yesus sebagai juru selamat dia. So air holy water tu untuk tanda saja. Tanda menunjukkan digunakan masa pembaptisan, menunjukkan yang dia sudah menerima Tuhan Yesus. Bagi acara yang kedua, untuk pemberkatan. Kiranya memberi berkat lah, sebagai simbol saja. Dia tak ada macam kuasa-kuasa lain macam tu. Dan untuk yang tadi Patricia dia cakap tentang masuk rumah baru tu untuk melindungi lah, untuk membersihkan rumah tu daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sebab kan rumah baru selalu kalau kita masuk mesti ada macam orang akan takut. So dia akan menggunakan air holy water tu untuk membersihkan. Macam tu saja. Okay, terima kasih kepada yang backup. Okay, untuk tambahan saja, penggunaan air holy water ni dia tak boleh digunakan begitu saja, tapi dengan berdoa juga. Dan satu lagi persoalan daripada moderator kita sebentar tadi, dia kata air holy water ni boleh diminum ke tak? Sebenarnya tak. Dia bukan digunakan untuk minum. Okay, sekian. Jelaskan, holy water bukan untuk diminum. Dan isu ni hanya berputar-putar di Malaysia je. Dekat negara lain tak ada pun. Kalau pergi gereja nak minum holy water minta, nanti pastor pun pelik, kenapa nak minum? Aku pun tak minum. Baiklah, tadi Muslim kan? Betul tak tadi Muslim? Lupa. Okey, baiklah, kita berbalik kepada soalan sahabat kita dari non-Muslim. Silakan saudara. Selamat petang, nama saya Mohan, saya dari Kos Banking. Saya nak tunjukkan soalan kepada saudara Syukri. Okey, masalah penjagaan haiwan anjing. Okey, dari dulu sampai sekarang saya masih lagi tidak faham dan tidak tahu kenapa ada segelintir orang yang beragama Islam tidak suka anjing, semata-mata membunuhnya dengan memberi racun makanan. Sebab yang ini berlaku di tempat tinggal saya sendiri. Okey, jadi saya juga tengok dalam surat khabar Metro 22 hari 6 Februari 2013 yang dia mengeluarkan satu statement yang orang Islam boleh membela anjing. Adakah statement itu benar dan boleh dikaitkan? Okey, terima kasih kepada saudara Morgan. Okey, macam ni sebenarnya. Okey, saya nak tanya kepada semua orang, betul ke Islam suruh bunuh anjing? Tak. Saya nak cakap macam ni. Islam, Allah suruh Muslim kasihi manusia dan haiwan, semua sekali haiwan, tak kira lah khinzir, anjing, tak apa. Dan certain situation Muslim boleh bela anjing. Sebagai contoh, kalau kamu ada buku, boleh kamu beli buku
yang ditulis oleh Yusuf Qadrawi, Tafsirul Fiqh, memudahkan fiqh, di mana ulama tu berkata, kalau contohlah keadaan di kawasan rumah tu berlaku kecurian, boleh menggunakan anjing untuk menjaga keselamatan lah rumah tu. Satu. Yang kedua, dalam Islam ada bab anjing buruan, boleh menggunakan anjing semasa berburu. Okey, dan saya pun serius, saya setuju dengan kamu. Saya pun kalau ada kuasa saya nak protect anjing. Ingat tak, anjing tu haiwan juga. Kenapa nak bunuh? Dia tak ada masalah kita, betul tak? Betul. Dalam Islam tak pernah kata, nampak anjing katok dia mati. Tak ada. Dalam Islam sebenarnya benda ni, kalau kamu baca hadis, tradition of prophet, hadis yang mengatakan tak boleh pegang anjing ni, sebenarnya kalau ikut hadis tu hanya jilatan anjing sahaja. Okey, dan dia punya ulama, contoh macam apa, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, mereka cara interpret ayat tu berbeza. Sebagai contoh, kalau negara-negara Muslim yang bermazhab Malik, kuat mazhab Malik, mereka belanjing. Jadi kalau tanya saya, kalau pegang anjing kan, saya ikut yang hadis tadi kata. Nak pegang anjing semua boleh, tapi kalau dia jilat baru sama. 7 kali air biasa, sekali air tanah. Tak kata bunuh. Tapi itulah, don't judge Islam by see what Malay people do, by judge Islam through Quran. Terima kasih Saudara Syukri untuk penjelasan. Morgan ya? Saudara Morgan ke? Saudara Morgan, jelas dia? Jelas. Sedangkan dalam Islam pun terdapat kisah seorang pelancong yang hidupnya bergelumbang dengan dosa, tiba-tiba beri anjing minum, dan pada akhir hidupnya dijanjikan syurga. Kan, kalau tak lebih baik kisah tu tak ada macam tu, lebih baik bunuh anjing untuk syurga kan. Baiklah, seterusnya kita beralih semula kepada sahabat kita yang beragama Islam. Silakan saudara. Oh bukan eh? Oh bukan. Oh silakan. Dari email ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Soalan saya ini ditujukan kepada saudari Patricia. Okey. Kita lihat sekarang Injil yang ada pada zaman sekarang ialah Injil yang diterjemah dalam bahasa Greek ataupun bahasa Yunani. Termasuklah New Testament yang 4 yang Kristian pegang sekarang, iaitu Book of John, Book of Matthew, Book of Luke and Book of Mark. Jadi, sedangkan kita lihat pada zaman Jesus, peace be upon him, bahawa bahasa pertuturan bagi Jesus dan juga apostle mereka, apostle Jesus, ialah bahasa Aramaik. Jadi, soalan saya, di manakah Bible yang ditulis dalam bahasa asli Jesus Christ tersebut, iaitu bahasa Aramaik, sedangkan bahasa yang kita lihat sekarang ni diterjemah daripada bahasa Greek. Jadi kami nak lihat bahasa sebenar dalam yang dituturkan oleh Jesus sendiri, iaitu bahasa Aramaik. Itu saja soalan daripada saya. Macam ni soalannya. Soalan saudara, siapa nama tadi? Fadrol. Saudara Fadrol,
bahasa Alkitab, bahasa Injil yang asli dalam bahasa Aramaik atau bahasa Aram ya. Fadrul, bahasa Aramaik adalah bahasa Aram. Bahasa Aram, cabang daripada bahasa Yahudi. Ya, bahasa Aramaik adalah bahasa cabang, sister language dengan Hebrew. Yes. Okey. Dialek lah. Okey, maksudnya macam ni lah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan aslinya adalah bahasa Arab lagi, terjemahan siap. Lepas tu Jesus bertutur dalam bahasa Aramaik. Lepas tu pula tadi dia kata apa? Gospel yang semua dia sebut tadi tu, John semua tu yang kanonik tu dalam bahasa Yunani. Jadi mana yang bahasa asal? Itu yang saya faham. Okey, silakan. Terima kasih kepada soalan yang diberikan sebentar tadi. Boleh saya tanya lagi satu soalan? Bahasa saya pun berpasti dengan bahasa Aramaik macam first time dengar. Okay, bahasa Aramaik ni digunakan oleh bangsa apa? Bangsa Yahudi. Okay. Seperti apa yang saya tahu, ajaran dalam Bible dia menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew. Jadi itu yang diberikan kepada kami. Jadi sebab terdapat juga dalam Bible dikatakan di sana bahawa macam ada segelintir nama-nama yang diambil daripada nama Ibrani itu sendiri, dan juga ada perkataan-perkataan yang yang digunakan oleh Jesus sendiri dalam bahasa Ibrani, yaitu Ilai lama sabachthani. Itu bahasa Ibrani. Jadi saya rasa yang memang bahasa yang digunakan pada masa itu adalah bahasa Ibrani. Jadi saya tak tahulah yang bahasa Aramaik ini adalah daripada mana ada, sebab ini adalah first time saya dengar bahasa Aramaik. Tapi apa yang saya tahu dan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab semuanya adalah ada perkataan, walaupun diterjemahkan dia juga ada mengatakan yang macam bahasa Yunani lah macam itu. Okay, saya rasa ada apa tambahan? Pasti. Saya lagi program. Okey, baiklah. Berdasarkan soalan tu, mungkin kita boleh mengkaji lagi bahasa apa yang Jesus pertuturkan. Bahasa Aramaik, bahasa tadi cakap dia adik-beradik dengan bahasa Ibrani ataupun Englishnya sebagai Hebrew. Ke atau boleh saya cadangkan yang Kristian kena belajar bahasa Hebrew untuk supaya dapat tahu maksud sebenar macam ke perlu ke? Sebab tadi sebut ilai lama sabachthani dengan haleluya, itu bahasa yang Yunani ke bahasa Hebrew? Bahasa Ibrani. Okey. Teruskan mengkaji untuk dapatkan jawapan. Baiklah, soalan seterusnya kepada saudara kita dari non-Muslim pula. Silakan, Saudari. Terima kasih. Salam sejahtera sekali lagi. Soalan ini saya tujukan khas untuk Abang Syukri. Soalan saya ialah, benarkah dalam ajaran Islam adanya tipu sunat? Jika jawaban Abang Syukri ialah ya, saya cuma mau tahu sebab saya majority kawan saya adalah semuanya beragama Islam. Jadi saya mau tahu bagaimana keadaan atau situasi tipu sunat itu boleh digunakan.
kurang faham tadi, tipu sunat. Okey, cantik. Tipu sunat. Bukan bersunat sebab saya terdengar macam sunat. Saya apa ni? Okey. Tipu sunat. Okey, soalan yang bagus. Terima kasih. Ini saya kata amaran kepada Muslim semua. Saya sampaikan amaran. Jangan menggunakan istilah tipu sunat untuk menghalalkan cara. Itu satu. Saya nak tanya, okey, sebenarnya setengah keadaan bukan tipu tetapi nak mencantikkan keadaan itu. Sebagai contoh, dalam hadis ada seorang traditional prophet lah, hadis bukan Quran, hadis mengatakan ada seorang ni perempuan tua datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberi sebiji beberapa biji anggur ke apple macam tu. Kemudian memberi kepada Nabi Muhammad SAW untuk makan. Dan Nabi Muhammad SAW makan. Bila dia makan tu, dia kata, oh, sangat sedap apple ni, sangat sedap apple ni. Dan sahabat Rasulullah SAW yang ada kat situ heran. Selalunya apabila apa-apa pemberian yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW, beliau akan memberi juga kepada kawan-kawan dia yang lain. Tetapi dia tak bagi kepada kawan-kawan dia lain. Kenapa? Sebab rupanya apple tu, buah-buahan tadi tak sedap, sangat masam. Itu sebab Nabi Muhammad SAW bila makan tu dia kata, ya, terima kasih wahai perempuan tua, sangat sedap. Sebenarnya tak sedap, tapi nak menjaga hati perempuan tua tersebut. Itu konteks yang sebenar. Dan pada lelaki jangan kata nak kahwin 4 tipu sunat. Jangan, ingat Okey, jelas? Okey, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Terima kasih juga kepada Abang Syukri. Sekarang Pakcik moderator nak menambah. Sebenarnya budaya lah kan, lebih pada budaya, tipu sunat. Kenapa tak bagi kelas? Demam. Saya demam puan. Sebenarnya tak demam kan tipu sunat. Sebenarnya dalam Islam dia ada istilah tipu sunat. Itu memang haram lah. Lain macam dalam konteks terjaga hati tu, dia tidak memberi efek kan pada yang lain. Jadi soalan seterusnya kita kembali berbalik kepada sahabat Muslim. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalannya saya tujukan kepada dua orang ahli panel, iaitu saudari Patricia dan saudari Syukri. Okey, soalan yang pertama, hujah yang sering dimainkan di antara agama Islam dan agama Kristian adalah perbezaan mazhab yang ada dalam agama Islam dan agama Kristian, iaitu yang Islam ada 4 mazhab yang kita tahu, iaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Dan pada masyarakat Kristian juga terdapat 4 jenis, saya tak pasti apa panggil mazhab kita, iaitu yang kita tahu Protestan, Ortodok dan Katolik. Dan saya percaya dalam situasi yang berlaku pada waktu sekarang ini, kedua-dua agama ini memandang negatif terhadap wujudnya keempat pecahan antara dua-dua agama ini, iaitu kita masyarakat Islam pun ada masyarakat Islam pun memandang negatif, mengatakan bahawa agama Kristian ni macam berpecah belah sebab wujud 4 aliran ni. Dan saya percaya terdapat unsur positif yang sebenarnya yang kami orang agama Islam tak kami ketahui. Dan saya harap saudari Patricia dapat menguraikan dengan panjang lebar supaya kami semua masyarakat Islam tidak memandang negatif wujudnya gempa 4, iaitu Katolik semua tu lah. Dan saudara Syukri dapat menghujahkan apa yang sebenarnya kenapa dan mengapa wujudnya keempat-empat mazhab ni. Okay? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay, macam mana? Siapa nak jawab dulu? Boleh Osong? Tak apa, Syukri boleh jawab dulu. Kita bagi berkisiar kan? Okay, silakan. Okey.
Terima kasih pada yang tanya. Okey, kalau dalam Islam, yang mazhab paling masyhur adalah 4, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu 4. Sebenarnya ada lagi mazhab-mazhab lain. Dia bukan masyhur seperti Auza'i, ada mazhab lain. Sebenarnya mazhab dalam Islam adalah perkara yang ranting, iaitu perkara yang kecil. Okay, sebagai contoh macam tadi Morgan kata kan, di Malaysia mereka mengamalkan majoriti, tak semua majoriti mengamalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata, oh, kalau pegang anjing kena, kalau pegang anjing kena sama 7 kali air dengan sekali air tanah. Kalau mazhab Malik pula kata tak payah. Nampak tak? Itu dari segi perkara ranting saja, perkara kecil. Tetapi semua sekali percaya, okey, Tuhan satu, Muhammad itu Nabi. Tak ada yang aliran kata, oh, Muhammad bukan Nabi, Muhammad Tuhan. Tidak. Tidak. Itu yang dimasukkan dengan mazhab di dalam Islam. Tak kira apa-apa, asalkan yang paling penting di dalam Islam pegang pada 2 perkara, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dan apabila berpegang pada 2 ini, maka dapatlah solusinya. Contohlah kalau satu mazhab ni kata, oh ni. Dan Al-Quran pernah berkata, kalau kamu bercanggah pendapat, kembali balik kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kamu akan dapat solusinya. Itu saja jawapan daripada saya yang paling terbaik saya kasih. Okey, sekian, terima kasih. Menjawab kepada persoalan itu sebentar tadi, kalau bagi Kristian kita panggil aliran lah, aliran. Betul ada aliran Protestan, Roman Katolik dan sebagainya lah, Ortodok lepas itu. Sebenarnya macam mana? Kalau apa yang kita faham bagi ajaran agama Kristian itu sebenarnya bukanlah sekadar satu agama, tetapi lebih kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kami percaya apapun aliran ataupun gereja bukanlah menjamin kamu untuk masuk ke syurga, kerana ada tertulis di dalam Alkitab, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga, tetapi yang melakukan firman-Nya. Jadi